sharing daripada Mi. Ada tak sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali? Kalau ada nanti boleh cuba komenkan dekat bawah. So Mi nak tengok jugalah daripada ramai-ramai hari ni. Penat baru hari ni bagus. Kalau boleh dalam sesi sharing ni, kalau boleh ada two way communication lah. Maksudnya kalau korang ada sebarang apa benda yang nak ditanya, nanti just buka mic and then just tanya je. Sebab Mi ni kalau cakap seorang-seorang ni tak berapa best sangat sebenarnya. Kalau kita cakap ada two way communication, maksudnya Mi cakap and then korang pun sama-sama ada benda yang korang nak sampaikan, insya-Allah kita sama-sama boleh. Dah kali ketiga. Bagus. So alhamdulillah, insya-Allah Mi akan kongsikan satu rahsia macam mana untuk kita nak kawal ataupun untuk kita nak kuasai kita punya emosi diri. Assalamualaikum, saya pertama kali join program ni. Selamat datang Syakilah ke dalam program Al-Mishkat. Mi ucapkan. So insya-Allah dalam Al-Mishkat ni boleh kata hampir setiap minggu dan juga boleh kata hampir setiap hari. Kalau setiap hari ni korang kena pergi dekat page Al-Mishkat lah. Dekat situ banyak FB live yang Al-Mishkat buat. Tapi kalau yang ujung minggu biasanya dalam sesi Zoom lah. Dan sesi macam ni insya-Allah kita buat ujung minggu. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni bila berlaku pandemik COVID-19, ramai orang yang stres, ramai orang yang depres, sampaikan bercerai, sampaikan bunuh diri. So kalau korang tengok statistik negara kita kan, orang yang bunuh diri, masya-Allah, dia punya statistik meningkat naik yang amat sangat. So kalau kita tengok macam minggu lepas pun ada berita yang dekat Sabah kalau tak silap Mi, yang mana ada 3 orang tentera ni dia tembak kawan dia. Dia tembak kawan dia 2 orang, kemudian lepas dia dah tembak 2 orang ni kemudian dia tembak diri dia. Secara detail ni tak tahulah macam mana benda tu boleh berlaku. Tapi itu semua sebenarnya adalah kita punya emosi lah. Bila kita tak berjaya kawal kita punya emosi, so menyebabkan kita out of control. So kita tak tahu apa benda yang kita buat, hingga kan boleh bunuh orang, hingga kan boleh bunuh diri kita sendiri. So masya-Allah, dia punya implikasi bila mana kita tak kawal ataupun kita tak kuasai emosi diri kita, dia sangat banyak impact dia. Malah kalau kita tengok sekarang ni pun sekarang ni kan ramai orang kan, bukan ramai orang, kebanyakan semua orang anak-anak kan semua dekat rumah kan, PDPR kan. So mak ataupun ayah ni akan hadapi anak-anak dekat rumah. So bila dengan situasi PDPR and then mak ayah pula bekerja dari rumah. So Mi faham dia punya emosinya macam mana kan. Dengan kita nak fokus dengan kerja, tiba-tiba anak minta ni, and then kita tengok rumah bersepah, penuh dengan mainan. So kita punya temperature ni dia naik kan. Betul tak? Kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada situasi yang sama. Kalau Mi memang cabaran di bahagian anak lah sebenarnya, walaupun anak-anak taklah besar sangat lagi, tapi itulah cabarannya, itulah realiti yang kita perlu terima. So pagi ni insya-Allah Mi nak berkongsi sedikit apa yang Mi apa yang Mi faham, ilmu yang sedikit yang Mi praktiskan. Okay? So macam mana untuk kita nak kuasai kita punya emosi diri ni adalah yang pertama adalah dengan cara kita perlu kenal dulu diri kita itu apa. Ramai orang dia tak kenal diri dia itu macam mana. Ramai orang dia menganggap, contoh macam Mi lah, bila kita berdiri dekat depan cermin, kita nampak diri kita itu satu. Contoh ada cermin kat depan ni kan, Mi berdiri kat sini. So Mi akan nampak diri Mi itu ada satu. Okay? Semoga Allah lindungi keluarga orang-orang yang disayangi termasuk diri kita semua. Okay? So bila kita berdiri kat depan cermin, yes, memang kita nampak diri kita itu satu. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya diri kita ini bukanlah yang satu tu yang kita nampak, tapi diri kita ini diwakili oleh beberapa elemen yang utama. Okay? Kenapa kita perlu kenal diri kita ni? Dia ibadat macam ni lah. Kalau Mi suka bagi contoh macam ni. Contoh kalau sebelum ni kalau orang tu belum kahwin kan. So bila dia nak berkahwin ni, biasanya dia akan melalui fasa-fasa mengenali. Dia kenali dia punya pasangan, betul tak? Dia tak akanlah simply datang and then ajak dia terus berkahwin, tak. Dia mesti ada proses. Dia kenal nama dia kenal keluarga dia kenal umur dia kenal kerja apa. So proses mengenali itu
kita lalui dulu. Jadi lepas kita kenal, barulah kita berkahwin dengan dia. Sebab apa? Sebab untuk kita dapat keluarga yang bahagia, kita perlu kenal diri dia dulu kan. Tapi kalau kita tak kenal, kita ajak dia kahwin, biasanya dia akan tolak lah. Biasanya dia akan tolak. So begitu juga dengan diri kita ni. So emosi ni yang kita nak kawal, yang kita nak kuasai adalah diri kita. So emosi tu adalah diri kita. So yang pertama kita kena kenal dahulu diri kita itu apa. So manusia ni sebenarnya terdiri daripada 3 elemen yang paling utama. Okey. Apa dia? Dia adalah diwakili oleh yang pertama adalah daripada pemikiran kita. Yang pertama pemikiran, yang kedua adalah kita punya jasad, dan yang ketiga adalah kita punya roh. So ada 3 elemen. Yang ini sebenarnya yang paling basic. Sebenarnya dia ada banyak lagi, dia lebih kurang ada 5 kalau tak silap ni. Tapi yang ini yang paling asas, yang paling basic, yang perlu kita fahami dahulu untuk kita nak kuasai emosi kita sekarang ni. Kan? Ada ramai orang sekarang ni yang penuh dengan cabaran kan. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah ada bagi tahu jelas kenapa kita perlu urus kita punya diri ni, sebab jelas kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 186, nanti korang boleh buka. Allah bagi tahu Allah akan uji sungguh-sungguh seseorang itu dari sudut harta dan juga diri dia. Dia akan uji sungguh-sungguh. Semua orang akan diuji dari sudut harta dan juga dari sudut diri. So kalau kita tak kenal diri kita itu apa, maka susah untuk kita nak urus. So sebab itu penting untuk kita kenal dahulu diri kita itu apa. Okey. So untuk permulaannya, diri kita ini adalah hasil diri kita inilah adalah kombinasi daripada 3 elemen yang paling utama. Yang pertama adalah daripada kita punya pemikiran, yang kedua adalah daripada kita punya jasad, okey, ataupun tubuh badan lah. Dan yang ketiga adalah daripada kita punya roh. So ketiga-tiga elemen inilah yang kita panggil adalah diri kita. Dia ibarat macam ni lah kalau kereta kan, kalau korang tengok kereta. Kereta ni kalau dia ada dia punya kompartmen-kompartmen ataupun dia ada elemen-elemen yang menghasilkan kereta. Kereta ni dia ada tayar, dia ada cermin dekat depan, dia ada side mirror dia ada bonnet dia kan. So kalau kita nampak tayar kereta dekat tepi jalan, agak-agak kita panggil dia kereta ke kita panggil dia tayar kereta? Kita panggil dia tayar kereta kan, kita tak panggil dia kereta kan. Dia adalah sebahagian daripada kereta. So begitu juga manusia. Manusia ini dia terdiri daripada beberapa kombinasi yang utama, iaitu pemikiran kita, kita punya tubuh badan kita ataupun kita punya jasad, dan yang ketiga adalah kita punya roh. So ketiga-tiga kombinasi inilah yang sebenarnya yang menghasilkan diri kita sekarang ini. Okey? So untuk kita nak kuasai emosi diri kita, kita kena fahami ketiga-tiga ini dulu. Kita kena kenal kita punya pemikiran, kita kena kenal kita punya jasad kita, dan juga kita kena kenal ilmu berkenaan roh. Okey? So kita pergi yang nombor 1 dulu. Apa itu pemikiran? Agak-agak korang apa itu pemikiran? Pemikiran itu apa? Pemikiran yang ada dekat dalam kepala kita ni, apa itu pemikiran? Pemikiran ni sebenarnya yang paling asal dia adalah hasil daripada pengalaman kita. Apa yang kita lalui, itulah sebenarnya yang menghasilkan diri kita yang sekarang ni. Macam mana pemikiran kita terbentuk sekarang ni adalah hasil daripada apa benda yang kita lalui. Daripada kita kecil sampailah kita meningkat usia dewasa, berkahwin, sampailah sekarang ni ada anak. Kalau orang tu dah berkahwin, yang itu yang kita lalui daripada dulu tu, daripada kita lahir sampai sekarang, itulah yang menghasilkan diri kita sekarang. Dan setiap orang dia punya pemikiran berbeza-beza. Sebab apa? Sebab dia melalui pengalaman yang berbeza-beza. Okey? So setiap orang dia melalui pengalaman yang berbeza-beza. So pemikiran ni dia adalah dia cerita berkenaan pengalaman ataupun apa yang kita lalui, ataupun yang lebih tepat lagi adalah apa yang kita sumbatkan ke dalam kita punya pemikiran. Apa yang kita tengok, apa yang kita baca, apa yang kita lalui, ataupun pengalaman kita. Mungkin ada orang tu bully kita, mungkin ada orang tu dera kita. So itu semua yang menghasilkan diri kita sekarang. Okay, itu di bahagian pemikiran. Dan setiap orang pemikiran dia berbeza-beza.
pemikiran ni adalah hasil daripada pengalaman kita daripada kita kecil sampailah dewasa, sampailah kita sekolah, apa benda yang kita baca, apa benda yang kita tengok dekat YouTube, dekat Facebook, dekat apa saja, dekat media sosial, itulah sebenarnya yang menghasilkan pemikiran kita hari ini. Okey. So macam mana untuk kita nak kawal kita punya emosi kita melalui kita punya pemikiran. Okey. So emosi ni dia banyaklah kan. Ada orang emosi dia sentiasa happy. Ada orang emosi dia tiap-tiap hari rasa nak marah. Ada orang pula tiap-tiap hari ada emosi yang sedih sepanjang hari, sedih dengan cabaran, dengan ujian. Semua orang akan diuji. Walaupun kita nampak orang tu hidupnya senang, orang tu hidupnya ada kemampuan yang lebih, sebenarnya dia juga sebenarnya sedang diuji. Diuji untuk apa? Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran tadi, surah 3 ayat 186, Allah bagi tahu manusia itu akan sungguh-sungguh Allah uji dari sudut harta dan juga diri. Untuk apa? Untuk nak lihat sama ada kita sabar ataupun tak. So sabar ini apa? Sabar ni emosi lah. Sabar ni emosi. So bagaimana kita respon bila mana kita diuji? Sama ada kita respon dalam keadaan yang marah-marah ataupun kita sabar. Okey. So sebab itu kalau kita nak sabar ni dia kena ada ilmunya. Macam mana untuk kita nak uruskan kita punya pemikiran. Okey. So yang pertama bagaimana untuk kita nak urus pemikiran kita adalah dengan kena fahami dia sebenarnya ada 5. Pagi ni nak kongsikan 5 kaedah untuk kita nak urus kita punya pemikiran. Yang pertama adalah dengan cara kita kena kenal dahulu antara faktor luaran dan juga faktor dalaman. Okey, kita kena kenal faktor eksternal dan juga faktor internal. Ramai orang dia nak cuba kawal faktor-faktor eksternal. So bila dia nak kawal faktor-faktor eksternal, so itu yang menyebabkan dia stres, dia nak marah. Sebab apa? Sebab benda-benda ni dia tak boleh nak kawal. Contoh, dia banyak sebenarnya faktor-faktor eksternal ni. Apa sahaja yang eksternal daripada diri kita. Contohnya macam tadi macam pagi tadi macam tim Al-Mishkat sendiri tadi sebelum live tim ni ada bagi tahu sesi Zoom ni sepatutnya kita tak boleh guna Zoom sebab Zoom ni dah sahabat kita ni dia punya husband nak guna nak guna Zoom ni. So benda ni kalau mi fikirkan kita akan jadi rasa stres, rasa nak marah kan. Sebab apa? Sebab benda ni bukan kita tak boleh nak kontrol. Sebab orang lain punya. Ataupun kalau dekat rumah, contoh kalau kita tengok dekat rumah kan. Tiba-tiba anak kita bising ataupun sepah-sepahkan rumah kan. Ataupun kita tengok pasangan kita, mungkin ada suami yang marah kita, mungkin ada pasangan kita isteri yang marah kita. So itu semuanya adalah faktor eksternal. Kalau kita nak cuba kawal, biasanya orang tu dia akan jadi stres. Dia akan jadi rasa nak marah. Sebab benda tu semua kita tak boleh nak kawal. Adapun kita boleh kawal, contoh anak kita kan, adapun kita boleh kawal, kita tak akan mampu untuk kawal 100%. Sebab itu kena kenal dahulu antara faktor eksternal dan juga faktor internal. So faktor eksternal ni dia faktor luaran. Contoh katalah korang nak pergi kerja kan. Korang nak pergi kerja tengah bawa kereta ataupun bawa motor lah. Tiba-tiba tengah-tengah bawa kereta ni pagi ni nak pergi kerja lah, nak kerja punch card katakan contoh dah lah nak kerja punch card. Tiba-tiba tayar kereta bocor. Kalau kita duk fikirkan benda tu kan, aduh stres macam mana ni kan. So benda tu faktor eksternal, kita tak boleh nak kawal. So bila dia nak jadi, dia akan jadi. Sebab apa? Sebab Allah nak uji kita lah. Bagaimana kita respon terhadap ujian yang Allah bagi ni. So sebab itu kena kenal dahulu yang mana faktor eksternal dan juga faktor internal. So faktor eksternal ni dia apa sahaja yang di luar daripada kita punya kawalan. Yang ni dia punya bahasa. Apa sahaja yang di luar daripada kawalan kita. Yang luar daripada diri kita. Yang dalaman ni kita boleh jaga. Bagaimana untuk kita nak rasa happy, bagaimana untuk kita nak urus kita punya marah, sedih. Sebenarnya semua ni adalah boleh dikawal. Yang di luar ni memang kita tak boleh nak kawal 100%. Okey? Adapun boleh kawal, biasanya kita tak boleh kawal secara 100%. Ramai orang dia nak cuba kawal. Dia nak cuba kawal pasangan dia nak cuba kawal
anak-anak dia. Ini yang menyebabkan orang tu stres, orang tu depres, anxiety dan sebagainya. Sebab dia nak cuba kawal orang lain. Kalau Mi sendiri lah, kalau Mi nak kongsikan Mi punya pengalaman, sebelum Mi dapat ilmu ni dan Mi praktiskan, Mi memang jenis orang yang kalau dulu balik rumah kan, tengok je masuk rumah, tengok rumah bersepah, Masya Allah, memang kena siap-siap anak-anak apa Mi semua. Memang kena cakap apa, memang tinggilah temperature je bila kita balik, kita tengok sebab kita tahu ramai orang, bukan ramai orang, semua orang termasuk Mi juga, kalau boleh kita nak balik rumah, kita nak rest kan, kita nak rehat-rehat, kita nak tenang-tenang. Tapi bila balik rumah, Masya Allah, tengok rumah macam tak tahu nak kata penuh mainan dalam bilik dekat ruang tamu kan. In fact sekarang ni pun sebenarnya it happen, sedang berlaku. Tapi apa yang berbeza dari Mi yang dulu dengan Mi yang sekarang, kalau Mi yang dulu nampak je situasi tu, Mi akan react, Mi akan bertindak balas. Oh kalau boleh tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. kena kemas. So benda ni kita nak cuba kawal. So bila kita nak kawal secara 100%, so confirm memang kita tak boleh nak kawal. So impact dia akan menyebabkan diri kita emosi, kita rasa nak marah, kita rasa nak marah lah especially kan. So kena kenal dahulu antara faktor eksternal dan juga faktor internal. Kalau korang rasa rumah yang kemas-kemas itu adalah korang punya syurga, untuk anak-anak sebenarnya ruang yang sepah-sepah itulah sebenarnya apa syurga bagi dia orang. Yang ini korang kena faham. Seriously, Mi pun kalau dulu tengok rumah sepah-sepah kita rasa nak marah. Tapi bila kita faham, oh nak apa, anak-anak ni sebenarnya dia perlu ada ruang yang sepah-sepah. Sepah-sepah ni maksud dia sukalah. Dia ada adventure dia sendiri. Apa mainan dia kejap macam ni, kejap macam tu kan. So bukan kata kita tak boleh nak kemas, boleh kemas. So apa kita cakap dekat anak, boleh nak main tapi sampai satu masa yang kita tetapkan, nanti kita kemas sama-sama. Ataupun kalau boleh, kalau abang nak main, nanti tengah hari ataupun petang nanti pastikan abang kemas balik. Kita bagi tahu. Ataupun bila dah sampai masanya, kalau macam Mi sendiri, biasanya macam sekarang ni kan, daripada pagi sampai petang, Masya Allah, kalau korang datang rumah Mi ni memang macam apa tempat pergi berperang sebenarnya dekat ruang tamu ni. penuh dengan mainan dia. Tapi bila dah menjelang sebelum maghrib, petang tu pukul 6 lebih, biasanya akan kita sama-sama kemas lah. Sama-sama kemas. So kita faham anak-anak ni pun dia perlukan ruang yang memang macam tu. Itulah syurga bagi dia orang. Tapi kalau kita cuba block, cuba apa, nak elak supaya benda tu berlaku, so anak ni kita halang dia punya apa proses tumbesaran dia, proses dia punya pembelajaran. So sebenarnya itulah proses pembelajaran bagi anak, untuk anak-anak kita. So inilah yang Mi nak bawakan. Yang pertama, bagaimana untuk kita nak urus kita punya pemikiran adalah yang pertama adalah dengan kita kena kenali antara faktor eksternal dan juga faktor internal. Especially faktor eksternal lah. Faktor eksternal ni semua apa sahaja yang di luar daripada kawalan kita, yang luar daripada diri kita tadi ni, semuanya adalah faktor eksternal. Okay? Anak-anak kita, pasangan kita, bos kita, kita punya politik tanah air kita sekarang ni kan. Apa nama, kita punya jiran kita. So semuanya itu adalah faktor-faktor eksternal yang memang kita tak boleh nak kawal secara 100%. Adapun boleh kawal, kita tak boleh kawal 100%. Okay? So kalau korang nak cuba kawal juga, memang dia akan mendatangkan rasa nak marah. Emosi memang suka untuk kita kontrol, untuk kita kuasai. So nak kuasai diri ini, kita kalau kita itu yang bagi tahu sebenarnya bila kita nak kawal faktor eksternal, sebenarnya kita bukan nak kuasai diri kita, tapi kita nak cuba kuasai orang lain. Kita nak cuba kuasai anak kita nak cuba kuasai pasangan kita. Itu yang menyebabkan diri kita stres, diri kita rasa nak marah. Okey, itu yang pertama. Kemudian apa yang nombor dua, supaya kita boleh bantu urus kita punya pemikiran dan juga boleh urus kita punya emosi kita, adalah korang kena ada satu mindset. Yang mana mindset ni dia kalau bahasa mudahnya kita panggil dia sebagai 2S. Okey. So kalau sahabat-sahabat yang dengar, yang dapat poin apa yang Mi kongsikan ni, boleh cuba komenkan dekat bawah. So Mi tak adalah cakap seorang-seorang, at least dapat korang punya komen ni, oh adalah
interaction daripada korang. Okey. Sebab sesi ni dia bukanlah sesi yang formal, dia tak formal sebenarnya. Korang boleh bertanya apa saja. Okey. Yang kedua adalah kena ada satu mindset iaitu 2S. Apa itu 2S? S yang pertama kena ada kita panggil dia stop thinking. Okey, stop thinking tapi start planning. Ini dua benda yang mesti kita sama-sama ada, yang korang semua mesti ada. Stop thinking tapi start planning. Ramai orang dia setiap hari dia duk memikirkan masalah. So masalah tetap akan jadi masalah selagi mana kita just fikir. Okey. Itu yang bagi tahu apa 2S ni, kita kena stop thinking tapi kita kena start planning. Okey. Start planning ni maksudnya apa? Maksudnya daripada kita duk memikirkan masalah, daripada kita fokus kepada masalah, kita tukar kepada kepada solution ataupun solusi. Kita memikirkan bagaimana untuk kita nak selesaikan masalah. Contoh macam sekarang ni kan, bila COVID-19 ataupun pandemik sekarang ni, ramai orang yang sedang diuji bukan sahaja dari sudut emosi, malah dalam masa yang sama diuji juga dari sudut ekonomi dia. Mungkin ada yang hilang pekerjaan, mungkin ada yang ada kerja tapi gaji separuh, mungkin yang langsung tak ada kerja, memang tak ada pendapatan. So daripada kita duk memikirkan aku tak ada duit, aku tak ada kerja, lebih baik kita start planning bagaimana untuk aku ada duit, bagaimana untuk aku ada kerja. Kita fikirkan, tukar soalan daripada dekat kita punya pemikiran ni duk memikirkan masalah aku tak ada duit ataupun aku tak ada kerja. Tukar dia punya soalan kepada bagaimana untuk aku nak dapat duit sejumlah, katalah kita perlukan 2 ataupun 3,000 ringgit. Apakah aktiviti yang aku boleh buat untuk aku jana pendapatan 2 ke 3,000 ringgit sebulan? Apakah aktiviti itu? So kita fikirkan solution daripada kita duk memikirkan masalah. Okey. Nat minta diri dulu. Silakan Nat, silakan. Okey, ramai orang dia fokus kepada masalah. Masalah ni apa? Masalah ni dia adalah outcome. Dia adalah outcome ataupun dia adalah hasil. Dia ibarat macam ni lah. Ya, minum sikit. Ibarat macam ni. Kalau kita tanam pokok, okey, kalau kita tanam pokok kan. Pokok ni dia ada 3 elemen yang paling utama. Dia ada akar, dia ada dia punya batang, and then dia ada dia punya buah. Okey? Dia ada akar, dia ada batang, dia ada buah. Okey? So pokok ni nak menghasilkan buah, dia ada proses dia. Daripada akar ni kita kena baja dia setiap hari, kita kena bagi dia air, kita kena jaga dia punya sumber cahaya dia. Jadi bila sumbernya cukup, prosesnya berlaku, maka akan terhasillah dia punya outcome, iaitu dia punya buah. Okey. Ramai orang dia dah memikirkan dia punya buah. Ramai orang dia fokus kepada dia punya buah ataupun dia punya hasil. Kan? So bila kita fokus kepada hasil tanpa kita fokus kepada dia punya proses, ini yang kita akan stres. Memang ibarat macam pokok tadilah, kalau kita tak siram tiap-tiap hari, kalau kita tak baja tiap-tiap minggu, kalau kita tak jaga cahaya dia punya proses pokok ni, jangan katakan buah boleh terhasil. Silap hari bulan dengan pokok-pokok mati dulu sebelum menghasilkan buah. Yang ini yang Mi nak cuba bawakan. Kena ada 2S. Stop thinking tapi start planning. Planning ni apa? Aktiviti lah. Apakah aktiviti yang kita boleh buat untuk nak selesaikan masalah yang kita hadapi? So daripada kita fokus kepada masalah, lebih baik kita fokus kepada solution oriented. Okey? Lagi stres yang tak mampu beli komputer. Apa ni? Okey. Ini yang bagi tahu kita kena fokus kepada kita punya proses. Apakah aktiviti yang kita buat untuk nak selesaikan kita punya masalah tadi ni. Daripada duduk dalam otak kita ni kan sentiasa banyak bila kita penuh dengan masalah, otak kita jadi serabut. Okey? So bila otak kita jadi serabut,
So kita akan menyebabkan kita stres, kita rasa nak marah, kita susah nak kawal. Kita susah nak kawal. So yang nombor 2, apa yang kita perlu ada untuk kita nak urus kita punya pemikiran kita, dan dalam masa yang sama kita boleh urus kita punya emosi adalah dengan pastikan stop thinking, tapi kita kena start planning. Planning ni kena tanya banyak-banyak kali. Apa saja. Setiap orang isunya berbeza-beza. Ada orang dia ada isu dengan keuangan, ada orang dia ada isu dengan katalah dengan keluarga, dia nak keluarga yang bahagia. Sekarang mungkin keluarga dia penuh dengan marah-marah, penuh dengan kacau bilau dalam rumah tangga. So apakah aktiviti yang boleh kita buat untuk pastikan kita dapat keluarga yang bahagia? Ini yang kita kena keluarkan. Mungkin kita solat bersama, mungkin kita ada aktiviti yang bersama yang kita tinggalkan semua all the gadget, all telefon, apa saja aktiviti. Kita fokus kepada proses, bukan fokus kepada hasil. Kalau kita fokus kepada proses, kita pastikan sumbernya ada, macam pokok tadi, kita baja dia, kita siram dia, sampai satu ketika dia akan menghasilkan buah dia juga sebenarnya. Okey, daripada kita duk memikirkan masalah dan masalah akan tetap akan jadi masalah, dan kita tak akan mampu boleh selesaikan masalah selagi mana kita tak tukar dia punya proses, selagi mana kita tak tukar dia punya sumber yang kita masukkan dalam kita punya diri kita. So perkara yang nombor 2 adalah Ami nak bawakan, kena ada pemikiran stop thinking, tapi kita kena start planning. Okey, dan yang ketiga, bagaimana untuk kita nak urus kita punya pemikiran juga adalah dengan cara kena jaga pemikiran kita ni ibarat seperti kita jaga seorang baby. Korang pernah tengok tak baby? Baby ni bila lahir je, contoh sekarang ni macam ni ada anak baby baru usia 4 bulan, memang baby ni kita akan jaga sungguh-sungguh. Kita akan jaga sungguh-sungguh daripada dia keluar sampailah dia membesar. Kita akan jaga baby ni memang betul-betul. Sebab apa? Sebab baby ni dia perlukan penjagaan yang penuh. So pemikiran pun sama. Pemikiran ni kita kena jaga dia seperti baby. Bukan semua benda kita perlu sumbatkan dalam kita punya pemikiran. Okey? Bukan semua movie, bukan semua apa yang ada di media sosial, semua benda kita nak tengok. Tak. Bukan semua benda kita boleh absorb. Sebab itu saya bagi tahu, pemikiran kita ini adalah hasil daripada pengalaman kita. Apa yang kita masukkan ke dalam pemikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita tengok dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok. Dekat TikTok, Mi tak ada akaun TikTok, nanti nak buka juga. Semua ini yang menghasilkan diri kita. Sebab itu bukan semua benda, bukan semua konten kita perlu tengok. Sebab otak kita ni dia sebenarnya ada satu perkataan yang kita panggil dia sebagai minda luar sedar. So bila kita tengok satu-satu konten ni, sama ada konten itu bagus ataupun tak, minda luar sedar kita tetap akan memproses benda itu juga. Walaupun kita tahu yang ini salah, yang ini tak betul. Tapi kalau kita tengok juga, kita absorb juga, jadi dia akan bagi impact kepada kita punya pemikiran kita. So sebab itu pemikiran kita ini kita kena start jaga. Jaga apa benda yang kita baca. Tengok apa benda yang kita movie yang kita tengok. Kalau kita kalau kita tengok sokmo movie-movie drama, especially drama Melayu lah, kalau kita tengok drama yang pukul 7, memang kehidupan kita kalau tak ada drama, kalau kita tengok drama, kehidupan kita okey je sebelum ni. Tapi kalau kita duk sangat tengok drama tiap-tiap hari, dia akan bagi impact. Hidup kita pun akan penuh dengan drama. Akan penuh dengan apa marah-marah, akan penuh dengan rasa cemburu, akan penuh dengan rasa tak boleh nak kawal emosi. Kan? Berita, yes, betul. Kita tengok berita pun sama. Tengok berita pun sama. Okay? So penting untuk kita jaga kita punya pemikiran ini seperti kita jaga seorang baby. Okay? So kita baca buku yang bagus-bagus, dan konten yang paling terbaik ataupun bagus untuk kita baca hari-hari adalah daripada Quran itu sendiri. Yang ini yang paling terbaik untuk kita sumbatkan dalam kita punya pemikiran. Bukan sekadar kita baca,
apa ayat Al-Quran itu, tapi dalam masa yang sama kita baca juga dia punya terjemahan. Kita fahami juga apa yang ada dalam setiap terjemahan yang ada dalam Quran itu. Yang ini yang lebih powerful, yang perlu kita masukkan dalam kita punya pemikiran kita. Okey, sebab pemikiran kita ini kalau kita tak jaga, so kita mudah stres, kita mudah nak depres, kita mudah nak marah-marah. Sebab apa? Sebab kita terkesan daripada ambil tahu angka yang sembuh saja. Betul, Fila, betul. Kita ambil tahu angka yang sembuh saja. Kita just fokus kepada benda yang bagus-bagus saja. Okey, ini yang nombor berapa tadi? Yang nombor 3. Kemudian yang nombor 4 adalah pemikiran juga. Korang kena ada satu pemikiran bahawa ramai orang dia stuck dekat pemikiran yang lepas. Dan juga ada orang dia takut untuk berhadapan dengan masa depan. Okey? Jangan masukkan dalam kepada benda yang kita tak boleh nak handle. Yes, betul. Okey? Okey, yang pertama tadi adalah kita kena kenali faktor eksternal dan juga faktor internal, dalaman dan juga luaran kita kena kenal. Yang kedua, kena ada stop thinking, tapi kita kena start planning. Dan yang ketiga, kita kena jaga kita punya pemikiran ini seperti baby. Dan yang keempat, pemikiran ni ramai orang dia stuck dengan pemikiran yang dah lepas. Okey? So dia ada trauma, dia ada adalah dia punya kisah-kisah yang menyebabkan sampai hari ni dia sedih, sampai hari ni dia marah. Okey? Ada orang buat dekat dia dan macam-macam lagi. So bila kita dok memikirkan perkara-perkara yang dah lepas tadi ni, so memang kita akan rasa nak marah, memang kita akan rasa stres. Okey? Sebab apa? Sebab benda-benda ni semua sebenarnya kita dah tak boleh nak ubah dah sebenarnya. Benda-benda yang dah lepas tadi ni. Kalau ada pun kita buat kesilapan, damage is done. Damage is done. Kita dah buat pun kesilapan tu. Yang perlu kita akui sekarang ni, yes, kita akui kita punya kesilapan. So bagaimana untuk yang sekarang ni kita nak perbaiki diri kita. Ramai orang dia stuck dekat kisah silam dia. Dia masih lagi memikirkan kisah silam dia. Dan ada juga orang kena stop drama. Kena stop drama yang sedih-sedih. Sebab apa? Sebab dia akan bawa juga dalam kita punya kehidupan, sedih-sedih juga kita akan bawa. Okey? Ada juga orang pemikiran dia takut dengan masa depan. Dia takut nak bayar hutang, dia memikirkan hutang rumah dia, hutang kereta dia memikirkan masa depan dia, tak ada kerja dan sebagainya. So, apa yang Mi nak bawakan? Kalau orang yang seperti ini, dia kena ada satu pemikiran bahawa perkara yang di depan ini adalah belum pasti lagi berlaku. Adapun 5 minit lagi pun kita belum pasti lagi kita hidup. Kita dok memikirkan dalam kepala ni, macam mana nak bayar hutang, macam mana nak bayar hutang, macam mana nak bayar hutang. Entah lagi seminit lagi 5 minit lagi lepas kita punya sesi ni, kita pun dah jalan dah, kita pun dah meninggal dunia. Buang masa kita duk memikirkan masalah ni semua. Sebab itu Mi bagi tahu, tak perlu fokus kepada masalah, just fokus kepada aktiviti, just fokus kepada planning. Apa benda yang kita nak buat setiap hari supaya boleh menghasilkan outcome yang baru, outcome yang lebih positif. Okey, itu yang nombor 4 yang mana Mi nak bawakan bahawa pemikiran yang dah lepas ini kita sama sekali kita tak boleh nak ubah. Dan pemikiran yang di depan pula adalah satu benda yang belum pasti lagi berlaku. Kalau kita duk memikirkan dan memikirkan, kita pun belum pasti lagi hidup pada masa yang akan datang tadi itu. Okey? Dan yang kelima, bagaimana untuk kita nak urus kita punya pemikiran adalah dengan cara, okey, yang ini menarik. Yang ini simple je sebenarnya. Yang ini adalah dengan cara kita kena buat satu aktiviti yang mana kita kena tukar kita punya habit. Sebab pemikiran kita ni, okey, kalau korang belajar sains, pemikiran kita ni dia ada dia ada laluan, dia ada neuron path. Apa path? Dia punya bahasalah neuron path. Yang mana dalam kita punya otak ni dia penuh selirat-selirat, dia ada laluan dia. Jadi kalau kita tukar kita punya habit tadi ni, dia akan tukar dia punya laluan. Inilah yang akan menghasilkan idea yang baru. Okey, kalau orang tu dia sedang marah kan, sebenarnya dia sedang melalui, katalah neuron path kan. Dia sedang melalui satu laluan ni dengan kadar yang laju. Maksudnya daripada point A kepada point B, dia bergerak dengan cara yang laju. Pemikiran dia laju. Sini. So itu yang menyebabkan dia rasa nak marah.
rasa nak stres. So sebab itu salah satu kaedah untuk nak bantu kawal kita punya emosi adalah kita tukar kita punya habit. Kita tukar kita punya cara. Contoh yang paling mudah. Pagi-pagi kalau korang gosok gigi tangan kanan kan, cuba tukar guna tangan kiri. Okay? So bila kita guna tangan kiri, otak kita ni dia akan lalu path yang lain. Dia akan lalu path yang lain. Contoh kalau kita pergi kerja kan, kita lalu jalan yang biasa, yang kita pergi kerja, so kita tukar road dia. Mungkin daripada point A kepada point B, kita lalu jauh sikit, kita corner kot lain sikit. Okay? Ini juga membantu untuk kita lalu dalam pemikiran kita ni, kita lalu path yang lain. So bila kita tukar habit, sebenarnya dia juga membantu untuk kita nak kawal emosi kita juga sebenarnya. Okay? So ini adalah 5 kaedah yang paling simple, yang paling bagi ni paling berkesan lah setakat ni praktiskan. Okay? Ini elemen yang pertama, bagaimana untuk kita nak urus kita punya pemikiran. Kemudian kita nak pergi yang nombor 2 pula. Macam ni bagi tahu tadi, manusia itu terdiri daripada 3 elemen yang paling utama. Yang pertama adalah pemikiran kita, dan yang kedua adalah kita punya jasad ataupun kita punya tubuh badan. So kalau pemikiran tadi adalah hasil daripada kita punya pengalaman, so jasad kita pula apa? Agak-agak kurang jasad kita ni apa? Tubuh badan kita ini apa? Tubuh badan kita ini adalah hasil daripada apa yang kita makan setiap hari. Daripada kita kecil dulu, kita menyusu, sampailah kita besar, dewasa, sampailah sekarang ni, apa saja yang kita masukkan ke dalam mulut kita ni, yang kita makan setiap hari, itulah yang sebenarnya yang menghasilkan diri kita. Okay? Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah pun, ayat 168, Allah bagi tahu, dan makanlah apa saja makanlah yang makanan yang ada di atas muka bumi, yang halal lagi baik, Allah bagi tahu. Yang halalan taib, Allah bagi tahu. So taib ni apa? Baik ini apa? Baik ni maksudnya dia ada manfaat. Okey. Ramai orang bila dia dalam bab makan ni, sebenarnya kita kena cerewet. Ramai orang bila dia ada makan makanan, dia just makan aja. Tak, dalam bab makan ni kita kena start cerewet. Sebab apa? Sebab makanan ni semua dia bagi impact kepada kita punya tubuh badan. Okey? Sebab itu banyak makanan-makanan, kita kena banyakkan makan makanan yang live food, yang hidup. Kena kurang-kurangkan makanan yang dead food. Bab makan ni kalau Mi nak cerita, satu hari pun tak habis sebenarnya kalau dalam bab makan ni. Seriously, dalam bab makan ni memang sangat banyak dia punya pecahan dia. Tapi secara ringkasnya, apa yang Mi boleh kongsikan, start kurang-kurangkan makanan-makanan yang dead food. Yang dead food ni apa? Contohnya macam burger, contohnya macam fast food, contohnya macam Maggi. Sebab semuanya ini dia sebenarnya bukanlah makanan yang real. Dia adalah makanan yang tiruan. Yang ni dia punya bahasa. So makanan yang tiruan ni sebenarnya dia tak beri manfaat langsung kepada tubuh badan kita. Dia hanya sekadar beri kita rasa sedap. Sedap di mulut tapi binasa dekat badan sebenarnya. Inilah yang sebenarnya yang menghasilkan ramai orang ada penyakit bermacam-macam. Kencing manis, darah tinggi, stroke dan sebagainya. So semuanya ini adalah hasil daripada apa yang kita makan. Dan makanan ini dia bukan sahaja bagi impact kepada kita punya fizikal tubuh badan, okay? Dia bukan bagi impact kepada kita punya jasad sahaja, tapi makanan ini juga dibagi impact kepada kita punya emosi. Seriously, sebab apa? Sebab dalam makanan sebenarnya dia mengandungi hormon. Kalau korang nak faham, emosi ni sebenarnya dia adalah hasil tindak balas kimia dalam tubuh badan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang itu sedang happy, sebenarnya hormon serotonin yang ada dalam tubuh badan dia tinggi. Tapi kalau orang itu dalam keadaan yang marah, dia punya hormon yang paling tinggi agak-agak kurang apa? Hormon yang kita panggil sebagai hormon kortisol. Yang ni nanti korang boleh Google lanjut. Okey? Hormon kortisol yang paling tinggi dalam kita punya tubuh badan bila seseorang itu dalam keadaan yang marah. Sebab itu dalam makanan, bila makanan ini mengandungi hormon-hormon yang membantu orang itu nak marah, membantu orang itu hormon yang marah ni tinggi, so dia akan jadi marah. Dia akan jadi marah kalau kita makan banyak makanan yang dead food tadi. So sebab itu Allah bagi tahu
kita kena makan makanan yang halal, bukan setakat halal tapi baik. Baik ni maksudnya apa? Maksudnya dia mestilah ada manfaat. Bila kita makan, dia mesti ada manfaat. Kalau kita just makan makanan yang tiruan, so dia hanyalah satu benda yang fake. Dia tiruan, dia tak ada manfaat sebenarnya. Dia hanya rasa sedap sahaja yang kita rasa dekat mulut. Tapi bila masuk dalam body kita, so contoh macam ni lah, kalau kita makan protein, contoh kita makan ayam ataupun makan daging. So bila kita makan, masuk dalam mulut, so tubuh badan kita dia akan hantar protein ni dekat mana? Dia akan hantar protein dekat kita punya muscle. Okay, so ada manfaat lah. Ataupun kalau kita minum susu, minum susu, dia akan hantar dekat mana? Dia akan hantar dekat kita punya tulang-tulang ataupun dekat gigi-gigi kita. Okay, so inilah sebenarnya sumber-sumber untuk kita punya tulang ataupun kita punya gigi daripada kalsium tadi ni. Tapi bila mana kita banyak makanan yang makan tinggi perisa, tinggi perwarna, tinggi pengawet, so bila masuk dalam body kita ni akan rasa confused. Nak hantar dekat mana makanan ni? Dia tak ada tempat yang dia nak hantar. So menyebabkan body kita terpaksa recover makanan tadi ni dengan lemak. So bila dia cover dengan lemak, tiap-tiap hari lemak yang take over, inilah yang menyebabkan tubuh badan kita bukan saja obesity, bukan saja beratnya bertambah, malah kita akan datang pelbagai penyakit dalam kita punya diri kita nanti. Okey? Dan bagaimana untuk kita nak urus kita punya jasad? Yes, dia melalui apa yang kita makan. Kena start jaga, kena banyakkan makanan-makanan yang hidup. Kena banyak makan makanan yang ulam-ulaman. Kena banyak makanan yang kita tak buat deep fry. Okay, sebab deep fry ni dia akan menyebabkan nutrien ataupun nutrisi yang ada dalam makanan tadi tu dia jadi mati. So bila mati kita just dapat kalori je. Nutrisi tu kita tak dapat. Okay? Dan ini yang pertama. Kena banyak makan makanan yang hidup. Okay? Dan nanti korang boleh Google lanjut dekat Google, boleh type dekat Google apakah makanan yang boleh membantu untuk kita naikkan kita punya hormon serotonin ataupun membantu kita happy. Sebenarnya banyak. Antara makanan yang boleh ni kongsikan adalah seperti kacang. Kekacang pun boleh bantu untuk naikkan kita punya hormon happy. And then kita makan ayam Belanda. Ayam Belanda pun sebenarnya tinggi hormon serotonin yang boleh naikkan kita punya hormon happy. Ataupun kita makan dark chocolate pun juga boleh membantu naikkan kita punya hormon happy kita. Ataupun kita makan telur. Telur pun sebenarnya banyak. boleh menaikkan. Sebenarnya banyak lagi Google yang kaedah dia. Okey? Dan bagaimana untuk kita nak urus jasad kita? Yes, kita kena start cerewet. Apa benda yang kita masuk dalam mulut kita ni, apa benda yang kita makan setiap hari, pagi, tengah hari, malam, kena start jaga, kena start tengok. Okey? Kalau kita tak tengok, dia akan bagi impact kepada tubuh badan, malah dia bagi impact kepada emosi kita juga. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita nak kawal kita punya jasad kita ataupun nak kawal emosi jasad kita ini adalah dengan cara kena ada aktiviti yang kita panggil dia sebagai exercise. Yang ini orang nampak simple. Seriously, ramai orang nampak simple exercise ni. Exercise ni sebenarnya bukanlah untuk orang yang nak kurus saja. Tak, sebenarnya exercise ini sebenarnya adalah salah satu aktiviti untuk kita nak kawal, untuk kita nak urus kita punya emosi. Sebab bila kita exercise, contoh kita berjogging, contoh kita buat stajam, contoh kalau Mi dekat rumah, Mi paling suka dengan anak-anak buat aktiviti Tabata. Buka je dekat YouTube, Masya Allah, macam-macam Tabata ada. Buka, buat 5 minit ataupun 10 minit, dia punya peluh, Masya Allah. Macam kita berlari satu taman. Okay? So bila kita ada pergerakan dekat kita punya tubuh badan, sebenarnya kita sedang nak kawal kita punya emosi. Sebab itu kalau korang ingat, Nabi kita pernah bagi tahu, kalau kita seseorang itu sedang dalam keadaan yang marah, kita dianjurkan untuk duduk. Kalau kita sedang berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Tapi kalau dalam keadaan duduk juga, kita masih lagi tak boleh nak kawal kita punya marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Okay? So proses inilah bila
bila ada pergerakan daripada diri, duduk, daripada duduk kita baring. So ini sebenarnya nak kawal kita punya hormon lah. Hormon marah tadi ni. So begitu juga bila kita buat exercise, bila ada pergerakan, kita bergerak, kita buat brisk walk ke, kita berjogging ke, sebenarnya kita sedang urus kita punya emosi. Yang orang nampak kita sedang urus kita punya tubuh badan kan. Tapi sebenarnya yang ramai orang tak nampak, bila kita sedang exercise, sebenarnya kita sedang urus kita punya emosi diri kita. Okey, ini yang nombor 2, bagaimana untuk kita nak urus jasad kita adalah melalui kita kena buat exercise. Adapun kita sekarang ni berat badannya dah ideal, no, kena buat juga exercise. Kena pastikan setiap hari ada aktiviti exercise. Tak kiralah waktu pagi ataupun waktu petang. Yang ini korang letak sendiri dekat korang punya jadual hidup. Okey? Dan yang paling akhir, bagaimana untuk kita nak urus kita punya jasad, dan juga dalam masa yang sama kita boleh urus kita punya emosi dengan cara yang ini ramai orang kantoi. Okey, ini seriously, yang ini ramai orang kantoi. Iaitu dengan cara kita kena urus kita punya masa tidur malam kita. Ramai orang dia tidur lewat. Dia tidur pukul 12, dia tidur pukul 1, dia tidur pukul 2. Okay? So proses tidur ni juga sebenarnya adalah proses yang membantu untuk nak kawal kita punya emosi diri kita. Sebab apa? Sebab dia tempoh masa yang paling terbaik untuk kita tidur adalah di antara pukul 9 hingga pukul 10 ataupun pukul 11 lah paling lewat. Okay? Tapi yang paling terbaik adalah di antara pukul 9 hingga pukul 10. Sebab apa? Sebab waktu tu sebenarnya satu hormon yang kita panggil dia sebagai hormon melatonin. Hormon repair diri kita sedang keluar paling tinggi, paling banyak waktu tu. Tapi bila mana kita tak tidur waktu tu, kita drag sampai pukul 12, sampai pukul 1. So kita tak dapat proses healing tu. So bila kita tak dapat, kita akan bangun dengan masalah yang dengan masalah lagi. Kita bangun pagi tu dengan penuh masalah, kita tak boleh nak kawal emosi kita. Tapi bila kita tidur dengan cara yang betul, dia juga membantu untuk nak kawal emosi diri kita. Sebab apa? Sebab diri kita dapat proses healing tadi tu. Melatonin tu kita dapat. Tapi kalau kita tak tidur waktu tu, pukul 9, pukul 10 kita masih lagi sibuk dengan bisnes kita masih lagi sibuk dengan kemas rumah dan sebagainya. Kalau nak kemas rumah, korang lepas bangun pagi tu, katalah bangun pukul 3 ataupun pukul 2. Korang boleh kemas waktu tu sebenarnya. Tapi bila sampai masa untuk tidur, just fokus untuk tidur. Yang ini sebenarnya lebih membantu untuk kita nak kawal ataupun untuk kita nak kuasai kita punya emosi diri kita. Okay? Itu yang nombor 2. Dan yang paling akhir, bagaimana untuk kita nak kawal ataupun untuk nak kuasai emosi diri kita adalah daripada elemen yang ketiga, iaitu diri kita yang ketiga adalah roh. Okay? So macam ni bagi tahu, diri kita adalah elemennya daripada pemikiran, kita punya jasad dan kita punya roh. So kalau kita tengok tadi, pemikiran boleh tak untuk kita urus kita punya pemikiran? Yes, boleh. Dengan cara kita kena start jaga apa yang kita masukkan. Kita kena start jaga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Kalau kita tengok dalam bab makan, dalam bab jasad kita, boleh tak untuk kita nak urus kita punya jasad kita? Yes, boleh. Dengan cara apa? Dengan cara kita jaga apa benda yang kita makan. Dengan cara kita buat exercise. Dengan cara kita jaga kita punya tidur malam kita. Okay? Tapi untuk di bahagian roh, boleh tak untuk kita urus roh? Roh ini sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah bagi tahu, surah 17 ayat 85, Allah bagi tahu, dan apabila mereka bertanya tentang aku tentang roh, Allah bagi tahu, katakan roh itu termasuk dalam urusan Allah. Allah bagi tahu. So bila kita tentang roh ni, manusia tak ada ilmu tentangnya. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat tu juga Allah bagi tahu manusia hanya diberi pengetahuan yang amat sedikit tentang roh. Okey? So roh ini adalah termasuk dalam urusan Allah dan kita hanya diberi pengetahuan yang amat sedikit tentang roh. Allah bagi tahu. So apa bukti hari ini kita masih ada lagi roh? Agak-agak korang apa bukti sekarang ni kita masih ada roh? Apa sekarang ni apa bukti Azmi masih ada roh? Masih lagi boleh bercakap sekarang ni? Apa bukti? Apa bukti sekarang ni korang? Yes, masih boleh bernafas. Inilah tanda yang paling utama
manusia itu masih lagi ada roh adalah sebab dia masih bernafas, dia masih lagi breathing, dia masih lagi bernafas. So bernafas inilah yang sebenarnya yang kita kena start jaga. Ramai orang dia tak jaga dia punya pernafasan dia. So bila dia tak jaga, contoh macam ni lah, kalau korang tengok orang yang sedang marah-marah, cuba tengok dia punya cara bernafas macam mana. Cara bernafas dia. Dia punya pernafasan naik turun dengan kadar yang cepat kan? Betul tak? Dia dalam keadaan yang marah-marah. Okey? Sebab itu untuk kita nak kawal kita punya emosi adalah kita kena start mula dengan kawal kita punya pernafasan. Ataupun bahasa lainnya adalah breathing is everything. Breathing is everything. Kalau kita tak bernafas dah sekarang ni, memang kita dah tak hidup dah, memang kita dah mati sekarang ni. So sebab itu roh ini kita tak ada ilmu berkenaannya, tapi ilmu yang sedikit itu adalah kita masih lagi bernafas. Bukti kita masih ada roh adalah kita masih lagi bernafas. So sebab itu dalam hidup kita kena start jaga pernafasan kita. Kita kena start jaga kita punya breathing. Okay? Dan salah satu kaedah bagaimana untuk kita nak urus kita punya emosi juga adalah dengan cara buat satu aktiviti yang kita panggil dia sebagai bertafakur. Okey, bertafakur. Bertafakur ni sebenarnya kita sedang nak tenangkan diri kita. Kita kawal kita punya pernafasan kita. Kita tarik nafas. Kita tenang. Dan dalam masa yang sama bila kita bertafakur ni, apa yang biasa Mi praktiskan, kita ingat macam ni lah yang Mi sendiri praktiskan, Mi akan ingat dua nama Allah. Daripada 99 nama yang Allah ada, kita ambil dua daripadanya. So contoh kita ambil yang paling mudah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kan. Contoh bila kita tarik nafas, kita akan sebut dalam hati kita Ar-Rahman. Okay, selepas tu kita lepaskan, kita sebut yang nombor 2 pula. Ar-Rahim. Kita ulang dan ulang dan ulang, memang dia akan bantu diri kita tenang sebenarnya. Okay? Sebab itu lawan kepada kita rasa tak tenang adalah orang yang serabut. Orang yang serabut ni dia punya pemikiran dia serabut. Dia tak urus dia punya pemikiran. Dia tak urus. Tapi kalau orang itu dalam keadaan yang tenang, so everything dia urus. Dia urus dia punya pemikiran, dia urus dia punya jasad, dan dalam masa yang sama dia urus dia punya pernafasan. So ketiga-tiga ini sebenarnya yang paling impactful sebenarnya bila mana korang praktiskan yang biasanya tim Al-Mishkat kongsikan, iaitu dalam topik solat khusyuk ataupun solat sedar. So, sebenarnya dalam solat sedar, sama ada korang perasan ataupun tak, sebenarnya kita sedang urus ketiga-tiganya. Kita sedang urus kita punya pemikiran, kita sedang urus kita punya jasad melalui kita punya pergerakan, kita jaga, dan juga kita sedang urus kita punya pernafasan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran pun, dalam surah Al-Muzammil Allah bagi tahu, dalam surah 73 ayat 4 kalau tak silap Mi, Allah bagi tahu, warattilal Quran tartila, Allah bagi tahu, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ramai orang bila dia bersolat, dia solat dalam keadaan yang nak cepat-cepat. Dia tak jaga dia punya pernafasan. So bila kita tengok ayat 4 surah Al-Muzammil ni, Allah bagi tahu kita kena baca secara tartil. Tartil ni apa? Tartil ni maksudnya kita baca secara satu persatu. So bila kita baca satu persatu, ini yang kita kena start jaga kita punya pernafasan. Contoh macam apa? Macam kita baca Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti, kita tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Ramai orang dia nak cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. So bila kita nak cepat-cepat, so kita mudah untuk out of control. So cara yang paling mudah untuk kita nak kawal emosi kita sebenarnya ada dalam solat khusyuk ataupun ada dalam solat yang sedar. So sebenarnya kita sedang kawal ketiga-tiga elemen yang ada dalam diri kita. Okay? So itulah sedikit sebanyak yang Mi nak kongsikan kepada korang semua. Salah satu kaedah bagaimana untuk kita nak kuasai kita punya emosi diri kita dengan cara kita start urus kita punya pemikiran. Kita kena start jaga pemikiran kita ini seperti baby.
bukan semua benda patut kita lihat, bukan semua benda patut kita tengok. Okey, sebab apa? Sebab semuanya akan bagi impak kepada pemikiran kita. Dan begitu juga kita punya jasad. Bukan semua benda kita boleh masukkan, bukan semua benda kita boleh makan. Okey? Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu kita kena start perhatikan. Kita kena hanya makan makanan yang halal, bukan setakat halal tapi baik. Baik itu bermaksud mestilah ada manfaat untuk diri kita. Dan Allah juga bagi tahu roh ini bukanlah urusan kita, tapi kita hanya diberi pengetahuan yang amat sedikit tentang roh. So roh ini bukti kita masih ada roh sebab kita masih lagi bernafas sekarang ini. So mulai hari ini kita kena start jaga. Kalau kita rasa nak marah, apa yang kita perlu buat? Just duduk tenang, tarik nafas. Sebab apa kita perlu tarik nafas? Sebab kita sedang nak urus diri kita lah sebenarnya. Tapi kalau kita tak tarik nafas, kita tak jaga kita punya pernafasan, so kita mudah out of control. Tapi kalau kita tarik nafas, dia automatik akan masuk tenang tau. Seriously. Orang tarik nafas, automatik ketenangan tu dia akan masuk. Okay? Dan benda ni bila korang praktis dan praktis ditambah lagi buat dengan aktiviti tafakur, Masya Allah, dia punya impact korang akan dapat rasai benda itu sendiri nanti. Untuk pertama kali buat mungkin rasa macam biasa-biasa, tapi bila korang konsisten buat, Masya Allah, memang kita akan dapat rasa diri kita yang lama dengan diri kita yang baru. Okay, so setakat itu saja yang Mi nak kongsikan. Mi serahkan semula kepada Ikin. Ada sahabat-sahabat kita nak bertanya sebelum kita tutup kita punya sesi. Silakan Ikin. Okay, so Alhamdulillah. Okay, tajuk yang Mi bagi, poin-poin penting yang Mi dah bagi, ramai juga yang dah salin. Alhamdulillah, sangat bagus kalian. Alright, so mudah-mudahan okay, boleh guna pakai macam Mi sentuh tadi. Okay, lebih kepada kita punya kena jaga pernafasan. Itu paling penting lah sebenarnya dalam keadaan mana pun kita, dalam keadaan kita stres macam mana pun. Okay, sebab bila emosi kita terjaga, insya-Allah yang lain-lain tu pun dia akan mengikut. Sama je sebab benda untuk emosi ni bila kita tak pandai kawal, dia mula banyak datang tentang perkara-perkara negatif. Dia lagi timbul lagi banyak sebenarnya. Dia bukan lagi mendatangkan kebaikan sebenarnya. Okay? Bila emosi kita tak stabil dan kita tak kawal dia dengan bijak, itulah cara-cara yang tadi tu dengan kita melayan lah, ibarat macam kita melayan perkara tu, benda tu dia akan jadi lebih worse. Dia bukan lebih bagus sebenarnya. Alright, so setakat ni Ikin nak buka untuk soalan jika ada siapa-siapa nak bertanya, okay, sebelum kita tutup program kita. Okay, ada yang nak bertanya tak? Okay, okay. Sekejap. Alright, okay, maaf nak tanya faktor internal dan eksternal tadi terlepas. Okay, betul. Alright, berkenaan dengan faktor internal dan eksternal. Okay, yang ni Mi boleh jawab. Mi ada jawab ke tadi? Tak ada lagi kan? Boleh. Faktor eksternal dan juga internal. Sebab mungkin dia tertinggal. Sebab ada yang tertinggal tadi. Alright. Tapi sebenarnya bagus. Bila peringatan tentang faktor internal dan eksternal ni, Ikin pun suka. Sebab benda ni dia sangat memainkan peranan pada diri kita. Okay? Sebab dia akan teremosi dengan yang lain juga. Bila kita tak kawal dia, kita tak betul-betul jaga tentang faktor dalaman dan luaran tu. Okey, then soalan yang seterusnya nanti kejap lagi Mi jawabkan. Okey, soalan yang kedua ni. Teknik bernafas tu ada kiraan ke? Okey, berapa saat tarik nafas, tahan dan lepas? Itu antara soalan-soalan. Ada lagi yang kalau nak bertanya dulu, okey, boleh juga buka mic. Okey, buka mic pun boleh. Nak typing pun boleh. Okey, dekat message tu. So far, banyak membantu tak tips untuk hari ni? Right, sangat jelas sebenarnya, okay? Sangat jelas yang disampaikan, okay? Poin-poin penting tu kita boleh jadikan panduan lah sebenarnya. Right. Semuanya dia bermula daripada diri kita, okay? Macam Mi cakap tadi lah. Right. So Mi boleh jawabkan dulu untuk soalan yang diorang yang tanya tadi. Eksternal. Faktor eksternal dan juga internal tadi. So faktor eksternal ni dia adalah faktor luaran diri kita. Kalau korang tengok tadi, elemen tentang diri kita ada 3.
Okey, kita ada pemikiran kita ada kita punya jasad dan juga kita ada kita punya roh. So ketiga-tiga inilah yang menghasilkan diri kita. Luar daripada tiga benda ni, inilah faktor eksternal. Kita punya anak, kita punya pasangan kita punya suami, kita punya isteri, kita punya jiran, kita punya bos kita, pekerjaan kita, apa saja yang luar daripada diri kita adalah adalah faktor eksternal yang kita tak boleh nak kawal secara 100%. Kalau kita nak cuba kawal, kita nak cuba kuasai faktor eksternal, yang inilah yang akan membawa kepada diri kita rasa nak marah, rasa nak stres. Contoh macam anak lah. Kalau kita nak cuba kawal, sebenarnya boleh je korang nak kawal. Masuk Mi juga. Kita kawal barang mainan-mainan dia ni, kita ambil, kita letak dalam satu tempat, kita bungkus, kita simpan, kita kawal. Sebenarnya tak, dia akan bagi impak yang lain juga sebenarnya bila kita nak cuba kawal dia. Okey? Sebab itu membagi tahu kita just kawal diri kita. Tak boleh nak kawal anak-anak. Anak-anak kita ni bolehlah kalau setakat kita nak bagi tahu apa semua kan. Kita sebagai mak dan ayah pun kita sebagai beri panduan saja kepada dia orang. Tapi apa yang Mi nak kongsikan, anak-anak ni dia ada satu proses pembelajaran dia. Dan proses rumah bersepah, mainan dengan penuh dan sebagainya, ini semua adalah proses dia belajar. Okey? Contoh suami kita marah ataupun pasangan kita marah. So kita cuba lihat balik apa benda yang dia marah dekat kita. Apa poin yang dia marah sangat dekat kita tu. Kenapa dia marah dekat kita? Jangan kita ambil dia yang marah kepada kita tu. Kalau kita ambil, kita tengok dia, kita nak cuba kawal dia, ini yang kita rasa nak marah. Okey, dia nak marah, dia nak marah terpulang kepada dia. Okey, sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kawal orang. Yang kita boleh kawal apa yang ada dalam diri kita. Kita rasa happy, kita rasa nak marah. Ini semuanya yang Mi kongsikan tadi itulah, dengan kita buat aktiviti-aktiviti itu semua, inilah kaedah dan cara yang paling simple untuk nak kawal kita punya emosi. So faktor eksternal, apa saja yang berlaku dalam kita punya kehidupan, kereta pancit ke, tayar bocor ke, tiba-tiba barang hilang ke, semua tu faktor eksternal. Tiba-tiba korang nak masuk sesi Zoom kan, ataupun sesi online program, tiba-tiba internet tak ada. So itu juga faktor eksternal. Okay? Kalau kita fokus kepada faktor eksternal, kita akan rasa nak marah. Kita akan rasa stres. So just fokus dengan diri kita. Okay? Itulah sedikit sebanyak. Yang soalan nombor 2 silakan. Moga-moga menjawablah. Soalan yang kedua apa tadi? Okey, soalan nombor 2, untuk tarik nafas tu ada dia punya kiraan tak? Okey, untuk teknik bernafas, untuk yang beginner boleh tarik 4 second tarik, 4 second hold ataupun tahan dan 4 second lepaskan. Yang ini yang paling basic. Just tarik 4 second, tahan, lepas. Tapi kalau tak nak kira pun terpulang sebenarnya, tak kisah. Yang paling penting kita jaga. Kita tarik, kita rasa relax. Sebab apa? Bila korang tarik, tahan, ini lepas. Sebab bagi Mi, setiap orang dia ada cara yang berbeza-beza. Ada orang dia rasa tahan lagi lama tu dia rasa lebih seronok. So terpulang. Tapi kalau nak guna kaedah 4-4-4 pun boleh, tak ada masalah. Yang paling penting bernafas. Jaga pernafasan. Maksudnya kalau kita tengok kita punya pernafasan ni dah tercungap-cungap, dah rasa macam turun naik. Apa otak kita serabut, fikirkan masalah, relax, duduk, tenang, tarik nafas dan dalam masa yang sama dah halang-halang tarik nafas ni kan, terus buat aktiviti tafakur tadi. Tengok dekat, kan ada nama Allah 99 nama, ambillah 2 nama yang korang rasa korang mudah ingat. Kalau macam ni paling mudah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang ini yang paling simple lah. Tarik nafas, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan tahan, lepas. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ulang banyak-banyak kali. InsyaAllah ketenangan tu dia akan masuk. Ni nak cerita dia punya impact dia susah. Yang ini korang kena praktiskan sendiri nanti. Okey? Seterusnya ada lagi? Okey, soalan ketiga dia, tarik nafas dalam keadaan kita berdiri atau duduk, yang mana lebih baik? Tarik nafas dalam keadaan berdiri ataupun duduk lebih baik. Mana yang lebih baik? Kalau yang ini tak ada pengalaman tentang tu, tapi
bagi Mi tak kisah pun korang waktu berdiri ke waktu bernafas, tak kisah sebenarnya. Boleh belaka. Yang penting kita jaga pernafasan. Dia point dia ramai orang dia tak jaga pernafasan dia. Point yang paling utama, tak kisah orang sedang berdiri ke, sedang baring ke, sedang berlari pun, orang yang sedang berlari kan, orang yang sedang berjoging, dia kena jaga dia punya pernafasan, barulah dia boleh pergi jauh. Long distance punya larian. Sebab tu saya bagi tahu, point dia adalah bernafas. Tak kisah dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan tiba-tiba ada ujian apa saja. So Allah nak tengok adakah kita sabar ataupun kita bertindak balas dengan rasa sedih, dengan rasa marah. So semua orang akan diuji, tapi apa yang membezakan diri kita dengan orang lain adalah bagaimana kita respon terhadap ujian yang kita hadapi itu. Ada lagi Kin? Moga-moga menjawab insya-Allah. Okey. Mungkin ada bila sebut tentang bernafas ni mungkin ada yang dia agak ada setengah orang pernafasan ni macam Ikin dulu sendiri pun suka bernafas ikut mulut kan. So teknik tu sebenarnya kena betul jugalah bila sebut bernafas ni memang ikut pun bernafas kan. Tapi cara tu kena betul. Memang kena betul-betul tarik tu memang sampai kembung, perut kita ni kembung, bukan letak kat dada. Bila letak kat dada tu itu yang kita rasa sesak, kita rasa susah. So rasa buat secara ikut keselesaan diri sendiri. So macam itulah Mi cakap tadi kan, ada orang dalam keadaan kita berlari pun kita kena betul-betul cara pernafasan. Bukan kita berlari tu kita macam tu, tak boleh. Memang dia akan, sebab bila kita bernafas dengan betul ni, dia salah satunya dia akan bagi impact pada diri kita yang memang kita akan lebih selesa, bukan lebih penat tau. Sepatutnya bila kita bernafas dengan betul ni, dia akan keadaan diri kita akan lebih relax. Bukan dalam keadaan rasa macam lebih lagi bila Mi sebut tentang orang yang exercise atau tengah berjoging, memang kebanyakannya dia akan rasa dia tak nak buat lagi. Sebab apa? Dia rasa ketika dia jogging tu lagi penat berbanding dia rasa badan dia semakin cergas. Itu salah satu teknik bila salah pernapasan, itu yang menyebabkan kita penat lah nak buat exercise ni, kita rasa penat je, walhal benda tu sangat membantu. Okay. Alright, so yang seterusnya tadi ada soalan daripada Kak Haslina. Dia kata apa? Ada tak teknik untuk hilangkan trauma? Wow, soalan ni sangat bagus sebenarnya. Bagus soalan ni. Sebab bagus, kita ni suka soalan. dalam Al-Mishkat kita pun sendiri kita memang ada bahagian 4 yang ni. Okay, so Mi sambung ni. Boleh. Siapa yang bertanya soalan ni bagus. Harlina. Betul. Harlina. Serius Harlina. Macam mana soalan dia? Bagaimana untuk nak hilangkan trauma. Okey, alright. So, pertama Mi ucapkan bagus kepada Haslina untuk bertanya soalan ni. Ramai orang, seriously, ni ramai jumpa orang yang trauma, ramai orang yang ada masalah. Trauma ni sebab apa dia trauma? Sebab dia ada satu pengalaman yang dia pernah lalui yang menyebabkan dia trauma. Mungkin dia trauma dengan keluarga dia, mungkin dia ada trauma pernah kena dera, pernah kena bully, pernah ada apa saja situasi yang menyebabkan dia trauma, kan? So, benda ni semua macam ni bagi tahu, benda ni dah lepas. Okey? Perkara pertama yang Haslina perlu fahami, trauma ni semua pengalaman yang kalau Haslina sendirilah alami, benda ni semua dah pun berlaku. Sama sekali Haslina ataupun sahabat-sahabat kita yang dah lalui, tak boleh kita nak ubah dah. Pengalaman yang menyebabkan kita trauma hari ni, kenapa kita masih lagi trauma? Kenapa kita masih lagi trauma? Sebab kita masih duk memikirkan masalah tadi ni. Masalah yang dah lepas ni tadi masih ada dalam kita punya pemikiran. Masih ada. So duk memikirkan. So dia kita akan berada dalam state trauma lagi. Sebab tu membagi tahu perkara yang dah lepas ni tadi ni sama sekali kita tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak kembali kepada zaman yang tu. Kita tak boleh nak ubah. Okey? Sebab tu membagi tahu apa sahaja yang dah lepas dah pun berlaku, sama sekali kita tak boleh nak ubah. So kalau Mi tanya jawapan kepada Haslina, bagaimana untuk kita nak atasi trauma ni, benda ni kita tak boleh nak delete. Okay? Pengalaman yang Haslina lalui ataupun yang sahabat-sahabat yang dah lalui sebelum-sebelum ni, kita tak boleh nak delete. Pengalaman kita ada yang bad dengan orang lain ataupun siapa sajalah,
kita tak boleh nak delete. Cuma kita ada salah satu teknik yang mudah yang mungkin Mi boleh kongsikan. Dia ibarat macam ni. Mi sekarang ni ada cawan. Korang just bayangkan cawan ni ada air yang kotor. Okey? Air yang kotor. So air yang kotor ni, apa kaedah untuk kita nak jernihkan air ni? Apa kaedah? Kita masukkan air putih setiap hari. Air putih kita masuk setiap hari. Lama-lama air ni akan jadi jernih. Kita punya pengalaman trauma tadi ni, pengalaman yang menyebabkan kita trauma hari ni, kita tak boleh nak delete. Tapi bila mana Haslina cari apa aktiviti, kita baca buku yang bagus-bagus, kita setiap hari kita spend masa dengan Al-Quran setiap hari, cuba fahami apa yang ada dalam Al-Quran, kita cari konten-konten yang bagus, kita cari circle-circle yang bagus, lama-lama trauma tu hilang. Kita tak boleh nak delete. Seriously, tak boleh nak delete trauma yang kita dah lalui sebelum ni. Tapi apa yang kita boleh buat, kita fokus saat sekarang ni apa pemikiran yang baru yang aku boleh masukkan dalam kita punya sekarang ni. Sebab tu bagi tahu pemikiran ni kita kena start jaga macam baby. Yang dah lepas, Haslina tak boleh nak tukar. Tapi yang sekarang ni, apa benda yang Haslina baca, yang tengok dekat Facebook, dekat media sosial, apa sahaja, kita boleh tentukan. Kita boleh tentukan. So sebab itu, bagi Mi, yang paling powerful untuk kita nak lalui benda ni adalah dengan cara fahami apa yang ada dalam Al-Quran. Sikit demi sedikit dia akan membantu untuk hilangkan balik trauma yang kita hadapi sekarang ni. Tak kisah semua orang seriously ada pengalaman berbeza-beza. Ada orang dia ada trauma dengan keluarga, dia ada trauma dengan orang, mungkin ada banyaklah kalau kita nak sebut sampai sekarang yang isu apa kena rogol, kena macam-macam kan, macam-macam kalau kita nak sebut. Tapi benda tu dah pun berlaku, kita tak boleh nak ubah. Yang paling pasti bagaimana untuk kita nak masukkan input yang baru dalam kita punya pemikiran. Itulah sedikit sebanyak moga-moga menjawab persoalan Haslina. Ada lagi tak? Okey. Alright, macam Tuan Syarifuddin Miss Bari dia ada share juga tadi berkenaan bila input macam cara-cara kita nak menambah ilmu ni juga kita nak belajar adalah daripada sirah-sirah Nabi, baca kisah-kisah Nabi. Ini awal-awal point tadi. Sebab benda ni pun salah satu juga membantu macam mana daripada perjalanan ataupun peristiwa Nabi ni sebenarnya banyak juga berhubung kait dengan kehidupan kita hari ini. Apa yang berlaku dulu dengan sekarang ni sebenarnya sama. So kita boleh banyak kita membacalah daripada sirah Nabi. Itu Tuan Syarifuddin. Terima kasih banyak-banyak. Dia pun ada bagi feedback yang macam tu. Tu salah satu point orang kata untuk tambah ilmu. Macam Mi kata tadi kan, nak daripada air yang kotor, kita nak jernihkan dia, kena tambah air putih. Air putih lama-lama dia akan jadi putih. Sama je. Kalau kita daripada batu yang hitam nak kepada batu yang putih pun kita kena siram dia. Cara siram tu adalah dengan menambah ilmu bacaan, circle, circle pun semua kena jaga. Alright. Apa lagi kat sini? Okay, betul orang yang cepat nafas, stres, alright. So, selain tu juga, okay betul. Okay, Azila dia kata boleh cuba heal trauma dengan buat terapi. Ya betul, tengok cermin dan maafkan diri betul-betul. Ini salah satu, betul. Cuba, okay. Dia salah satu cara paling mudah, okay, nak healkan proses trauma kita tu adalah dengan terapi diri. Tapi normally lah kalau yang dah terlalu teruk, mungkin trauma dia tu sangat dalam kan, itu mungkin dia kena cari orang yang boleh buat proses healing tu lah. Actually dalam kita punya tim Al-Mishkat pun kita ada coach yang under untuk terapis. InsyaAllah nanti you all boleh follow kita punya page, dan kalau ada siapa yang masih dalam tim, just duduk je, okay? Duduk je sama-sama dekat dalam tu. Kita akan hantar macam-macam orang kata risalah ataupun ilmu untuk beri manfaat pada semuanya. Kita akan share lah, okay? So selain tu apa Mi? Tadi Mi nak sebut? Mi lupa bagi tahu, kita punya tim sendiri pun sebenarnya memang ada terapi. Ika pun memang dia ada buat sesi terapi. Kalau tak silap Mi setiap hari Khamis malam. So nanti korang hari Khamis malam nanti boleh join Ika pun. Ika ni pun
salah seorang tim Al-Mishkat juga, yang mana kita buat terapi. Terapi hipnosis. Terapi hipnosis yang mana kalau untuk future sebenarnya Tika ni dia sedang dalam proses nak fokus kepada ibu-ibu tunggal. Kita nak bantu ibu-ibu tunggal. Kita nak terapi dia orang. Okay? So boleh join juga nanti dalam grup tu. InsyaAllah yang ini juga salah satu kaedah untuk boleh bantu untuk nak hilangkan kita punya trauma yang kita dah lalui tadi tu. Ada lagi tak soalan? Sebelum kita tutup. Ada lagi. Alhamdulillah ramai kan hari ni. Sebab tajuk dia, topik dia yang sangat, ialah hari ini kan dengan keadaan. Tuan Haji Muhammad kata, Assalam, saya Haji Muhammad juga antara kita yang dikurniakan keupayaan untuk melihat jauh ke hadapan di dalam sesuatu permasalahan dan cara-cara yang dapat menyelesaikannya. Tetapi orang lain tidak nampak, mengakibatkan saranan-saranan yang diberi tidak diterima pakai. Bila tiba masanya ataupun kejadian telah terjadi, saranan-saranan itulah yang akhirnya diterapkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Akan timbul rasa kecewa kerana orang-orang tidak mengambil berat berkenaan. Apa pendapat? Dia tanya Tuan Azmi sebenarnya. Okay, Saudara Azmi. Ini berkenaan dengan tadilah sebenarnya faktor, dia melibatkan faktor eksternal yang kita, macam ni ada bagi tahu, kita tak boleh nak handle. Memang kita ada suarakan, tetapi permasalahan ni tak boleh dihandle sebab itulah berkenaan dengan eksternal. Ni boleh share sikit lagi kot. Bagus juga. Bagus juga soalan Tuan Haji ni, Haji Muhammad. Mi tertarik dengan teks ataupun perkataan saranan. Okay? Saranan ni seriously. Sebenarnya ramai orang yang masih lagi stres, yang masih lagi hidup dengan trauma ni. Sebab apa? Sebab dia masih lagi terima saranan yang dulu. Okey, dia masih lagi terima saranan-saranan yang mengatakan dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Okey. So untuk kita handle kita punya pengalaman-pengalaman yang dah lepas ini adalah dengan masukkan saranan-saranan yang baru. Sebab itu kena masukkan, macam ni bagi tahu tadi, baca buku yang bagus-bagus. Yang paling terbaik, saranan yang paling terbaik adalah daripada yang ada dalam Al-Quran. Okay? Ramai orang hanya ambil Quran ini sebagai untuk dibaca. Hanya ambil Quran ini sebagai untuk kita baca secara bertajwid, secara berlagu. Bagus, seriously sangat bagus. Tapi yang jauh lebih bagus adalah bila mana kita start baca dia punya terjemahan dan kita start fahami setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila kita faham, kita akan buat. So bila kita buat tu sebenarnya kita sedang menerima saranan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah satu benda yang memang tak ada perubahan daripada dulu sampai sekarang. Al-Quran ini macam inilah. Inilah sebenarnya. Tapi ramai orang tak nampak. Ramai orang dia mencari alternatif lain. Sebenarnya jawapan kepada semua masalah yang kita hadapi hari ini semuanya ada dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab jelas Allah bagi tahu Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana Quran ini adalah sebagai pertunjuk kepada kita semua. So bila kita start faham, sebenarnya kita sedang menerima saranan yang Allah beri kepada kita. Tapi kalau kita hanya sekadar baca, tak faham, ibarat macam Al-Fatihah, kalau korang baca Al-Fatihah ni, Masya Allah, sebenarnya banyak sangat mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bila kita sedang bersolat, sebab Fatihah ni kita baca setiap hari, kan? Kalau kita 4 rakaat, 4 kali baca kita baca. So sehari berapa kali kita baca? So kalau kita hanya sekadar baca, so kita hanya melengkapkan kita punya kewajipan semata-mata. Tapi kalau kita faham, Masya Allah, punya sayang Allah kepada kita. Setiap masa dia memberi peringatan, setiap masa dia memberi saranan kepada kita. So inilah sedikit yang Mi boleh kongsikan, mengulas sedikit daripada Haji punya perkataan tadi, saranan. So yes, saranan yang paling terbaik adalah yang ada dalam Al-Quran. Dan saranan yang perlu korang cuba elak adalah itulah yang bagi tahu konten-konten yang kita baca, yang kita tengok, yang kita tengok semua dekat media sosial, kita punya drama-drama, itu semua sebenarnya adalah saranan. Kita tengok drama kan, drama penuh dengan drama, ada emosi, ada sedih, marah suami isteri.
sebenarnya kita sedang menerima saranan untuk masuk dalam diri kita. So, bila tengok drama, dia akan masuk juga dalam kita punya kehidupan penuh dengan drama. Itu dah sedikit. Ada lagi tak? Moga-moga menjawab sedikit. Okey, Tuan Haji, harap dapat menjawab persoalan ni. Semua lebih kepahaman yang Iki nampak juga dia macam Tuan Haji ni mungkin banyak lebih memberi saranan dan daripada saranan tu orang tak ikut, tapi bila dah jadi barulah diorang ni nak selesaikan tu dah jadi problem. So dia rasa macam kecewa. So hari ni bila kita beri saranan pun, bila kita ada ilmu hari ni, walaupun macam kita dah belajar sekarang kan, kita dah ada ilmu, tapi kita bagi saranan dan orang tak nak follow, kita memanglah tak boleh. Orang kata keberserahan kita ni maknanya part kita ni dah selesai. Part kita dah selesai. Alright? Sebab memang kita tak boleh nak kawal untuk keadaan yang luar. So hilangkan rasa kecewa. Sebab bila kita start kecewa tu yang kita dah mula tak nak memberi. Kebanyakannya begitu. Kita jumpa ramai orang hari ni bila dia ni bila contoh bagi satu-satu ilmu kepada orang lain, bila orang ramai tak follow, kita dah mula start macam kecewa. Aku bagi ni orang ni tak follow, tak ikut pun, macam tak buat. Okay? So hari ni dengan siapa ataupun macam mana nak sebut dengan siapa yang kita bagi ilmu ataupun kita sharing hari ni, kalau kita rasa dia tak ikut, okey, tu semua kuasa Tuhan, okay? Kuasa Allah. Sebab hari ni yang membuka hati dia adalah pencipta kita. So jangan buang masa untuk rasa kecewa tu. Okay? Kita yang diberi hidayah, alhamdulillah. Okay, kita dah nampak solusi untuk selesaikan masalah, tapi mereka masih tak nampak lagi. So kita berserah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada mereka. Doakan mereka. Itu adalah yang terbaik sebenarnya. Okay. So ada lagi ke tadi? Okey, betul. Siapa Azila kata tak ada berquran, ya betul. Macam ni cakap tadi, bagi syifa, dia syifa untuk kita ni. Okey. So ada tadi soalan Puan Salma kata macam mana nak join tim terapi. Okey, nanti kita akan inform. Alright. InsyaAllah setiap hari Khamis ini kan. Setiap hari Khamis malam, normalnya kita buat malam lah sesi terapi ni. Okey, kita akan maklumkan pada grup siapa yang nak join. Okey, nanti boleh PM kita ke, ataupun kalau yang dalam ni semua dah masuk ke dalam kita punya grup WhatsApp untuk yang hari ni punya program. Siapa yang belum masuk, mohon masuk. Kalau tak masuk nanti memang tertinggal. Okey, kalau anda tak masuk dalam grup WhatsApp kami, grup tu sangat penting juga sebenarnya. Kadang-kadang tajuk yang kami bagi tu memang you all akan nampak sama, tapi konten dia sentiasa berbeza, ada penambahan. Pasti ada penambahan setiap daripada kita. Sebab penyampai-penyampai kita setiap minggu pun berbeza. Okay, kita sharing. Okay, kita sharing hari ni. Okey, ada apa-apa lagi tak? Dah 10.38. Masya Allah, hari ni lama, sungguh lama. Okey, siapa yang dah masuk? Alhamdulillah, tahniah. Siapa yang belum masuk, mohon dipersilakan masuk. Okey, dialu-alukan sangat. Okey, next kita boleh ajak lagi seberapa ramai kawan-kawan kita. Okey, akan masuk. Okey, akak masuk solat khusyuk. Boleh join je dekat dalam grup tu juga. Okey, sebab nanti kita akan inform juga. Sebab hari ni kita punya PIC ramai. Okey, banyak grup sebenarnya, kita banyak grup. So tak apa. Okey, boleh bertanya dekat dalam grup tu nantilah Puan Salmah kan? Boleh bertanya dekat dalam grup tu untuk join program. Okey, sekarang dah pukul 11.38. Okey, betul-betul. Subhanallah, hari ini ilmu kita sangat panjang lah. Okey, dengan persoalan yang bagi. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Memang bagus sangat soalan-soalan tu, mungkin membantu sebahagian daripada kita. Mungkin kita tak terucap, kita tak tertanya kan. Tapi ada kawan-kawan yang bertanya dan bagi pendapat. Itu juga ilmu sebenarnya kan. Ilmu untuk kita belajar bila kita jumpa jalan, jumpa jawapan. Itu sahaja. Alright, ada apa-apa tak ulasan ni sebelum kita nak mengakhiri ucapan terakhir daripada Mi sendiri? Okay. Terima kasih banyak Ikin. So pertamanya Mi ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang join kita punya sesi sharing ni. Satu je yang Mi nak kongsikan. Apa yang Mi kongsikan ini dia hanya sekadar ilmu. Dia hanya sekadar ilmu, dia tak akan bagi impact langsung kepada kita,
selagi mana kita tak buat. Selagi mana kita tak praktiskan, selagi mana kita tak laksanakan. Okay, so bila faham, yang paling utama adalah kita buat dan kita laksanakan. Sebab apa? Sebab kita buat ni, orang yang buat saja dia akan rasa feel dia. Dia boleh tahu apa dia boleh tahu macam mana dia praktiskan untuk dia kawal pemikiran dia dengan jaga eksternal dan juga faktor eksternal dan juga internal. So itulah apa yang ni bagi tahu ini hanya sekadar ilmu. So korang kena sama-sama praktiskan. Macam ni juga sebelum ni kita rasa macam ni ilmu baru ni pernah dengar kan. Tapi kalau kita just dapat ambil sebagai ilmu tapi kita tak buat, dia tak akan bagi impact langsung. So nak ada impact, kena buat dan kena konsistenkan buat setiap hari. Kena konsistenkan jaga pernafasan, kena konsistenkan jaga makan, kena konsistenkan jaga apa benda yang kita masukkan dalam kita punya pemikiran. Okay, so itulah sedikit sebanyak daripada Mi. Moga-moga membantu untuk korang semua hadapi apa sahaja ujian dan cabaran, sebab semua orang akan diuji. Walaupun orang tu nampak dalam keadaan yang senang, sebenarnya dia juga sedang diuji. Okay, apatah lagi kalau orang itu sedang diuji dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Penuh dengan tak ada keuangan yang kukuh, penuh dengan ujian diri, dengan ujian keluarga, sebenarnya adalah untuk nak lihat bagaimana respon kita. Adakah kita sabar ataupun kita berada dalam keadaan yang rasa nak marah-marah dan sebagainya. Itulah sedikit Ikin. So kepada yang dah dah join kita punya grup, boleh duduk dalam grup, insya-Allah nanti banyak lagi program-program yang kita akan anjurkan. Dan Mi mohon juga untuk sampaikan kepada program kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab seriously sekarang ni kalau kita tengok pandemik, ramai orang yang stres, ramai orang yang depres, ramai orang yang bunuh diri. So cuba korang tanya dalam hati, adakah aku nak tengok saja sahabat-sahabat aku bunuh diri? Adakah aku nak tengok saja sahabat-sahabat aku penuh kecelaruan dalam dia punya keluarga? Apakah sumbangan yang kita perlu buat untuk kita nak sampaikan kepada dia orang? Hanya sekadar kita share ke dalam grup-grup sahabat kita ni, dan dia orang masuk dalam kita punya sharing ni, dan dia orang dapat, insya-Allah dia akan jadi ladang pahala buat kita semua. Moga-moga. Okey, itu sedikit Ikin. Alright, Alhamdulillah. Okey, perkongsian kita, tajuk kita pada hari ini mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar dan praktis. Paling penting praktis. Kena praktis sebab dia takkan jadi kalau kita tak buat. Itu je konsep dia, mudah. Hari ini dapat ilmu, kena terus buat. Okey, rasanya dah 11.42. Ikin akan akhiri kita punya ni. Terima kasih Haji. Okey, terima kasih pada yang ni. Okey, kita sama-sama mohon mudah-mudahan ya Allah aku berlindung kepada-Mu daripada menemui penderitaan, dari takdir yang buruk dan dari keberhasilan musuh. Mudah-mudahan sesiapa yang hari ini diberi ujian dan hari-hari mendatang juga, walaupun dalam keadaan kita sihat pun kadang-kadang ujian tu akan datang. Jadi selalulah menjemput juga membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Maksud dia wahai Tuhan yang Maha Hidup, Allah yang Maha berdiri dengan sendiri, yang tidak memerlukan sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Kepada Dia sahaja yang kita perlu memohon pertolongan. Mudah-mudahan ilmu hari ini memberi manfaat. Ilmu hari ini dapat mengawal diri kita agar emosi kita terus dalam keadaan kekal stabil. Kekal stabil mudah-mudahan. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum. Mohon maaf dulu Mohon maaf terlebih dahulu daripada Ikin kalau sekiranya ada terkurang. Sehingga kita berjumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.